Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini sama-sama kita lagilah boleh sambung perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala daripada matan perkataan yang dia tulis sebagai pegangan orang Islam di kalangan orang mazhab salah lah. Itu dia. Walaupun kita tak memberi pendirian kata apa nama ni, perkataan Imam Tahawi ni semua tu kena berlaku dalam arti tak ada pertikai gapo-gapo di kalangan ulama. Kita tak ada dakwa kata dia maksum. Akan tetapi kebanyakan daripada apa yang dia tulis mari ni orang Islam pakat boleh terima berlaku dah. Maka kita pakat ambil lah. Nah, pakat mari ambil buat faham lah kata-kata dia ni. Dia tulis mari kepada kita ni supaya nak kita boleh duduk sama dengan orang-orang yang duduk di atas bantasan mazhab salafis salih. Setelah daripada kita tahu pada semalam kita ngaji itu, kata orang Islam kita ni dia kena duduk di antara dua perkara. Duduk di antara takut dengan harap. Kalau harap saja jadi murjiah, kalau takut saja jadi khawarij, kalau kasih saja jadi sufi khurafat. Jadi perkara-perkara ni kita orang mazhab salah ni kena reti lah. Reti buat apa? Reti dalam arti kata kita nak beriman dengan Tuhan kena. Kalau kita beriman dengan Tuhan tak kena, tak pasal kita duduk jadi seorang yang suka buat amal ibadat.
Sebab amal ibadat tadi ya tak diterima oleh Allah Ta'ala kalau lah pegangnya tak kena. Hak lagu ni belaka kita pakai duk mengaji, tetapi nak tahu hak kena sungguh ni kita cuba-cuba kat mengaji kita salah. Ya tak boleh nak jadi kita nak dakwa salah tapi kita tak ada mengajar kita salah, tak boleh jadi. Nak kata salah tak sungguh lah tu. Salah hak sungguh mana mengaji kita salah. Tokoh ulama salah tulis, pegangnya ulama salah juga. Okey, tak apa. Pas perkataan dia apabila kita mengaji, dia lari tak gigi tak jauh. Ya bau dia tadi itu, ciuman yang kita cium akan perkataan dia tu, ya ada rasa Ada rasa hak manakah hak sungguh, hak manakah tak sungguh. Orang mengaji dia tahu. Supaya orang duk main ngemah tu lah, dia pegang dengan tangan gitu ya. Dia tahu tak emas sungguh. Orang tak tahu, pegang saja. Pegang saja nak tupai ahli dia. Jadi Imam Tahawi royak gitulah kepada kita. Sebab tu dia kata pada fakrah akhir dia kata kan, dia kata wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Jalannya yang benar di antara dua perkara, di antara takut dan harap. Hak itulah bagi ahli kiblat. Mana ahli kiblat situ mana orang Islam, muslimin. Orang Islam, orang muslimin. Ada tu. Itu kita syarah mari dah lah. Kita nak tengok perkataan baru pula lah. Perkataan yang ke-137 malam ni. Siapa dia ada kitab perisai itu, kita nak tengok mata yang ke berapa, iaitu mata muka 101. Itu kitab perisai. Kitab perisai terjemah mata Tahawiyah. Tapi ia terjemah daripada perkataan Imam Abi Aiz Al-Hanafi. Abi Aiz Al-Hanafi ia syarahkan akidah Tahawiyah di atas mazhab salaf. Walaupun ia orang khalaf, tetapi ia syarah di atas mazhabis salafis salih. Sebab itulah dulu belum daripada syarah Hasan As-Saqqaf datang kepada tanah air kita. Kenalkah Hasan Saqqaf? Orang Urdun. Jahmiyah sekarang. Orang Jahmiyah. Tak ada kena syak dah. Ia engkar kata tak ada firqah Jahmiyah. Sebab ia Jahmiyah. Nampak tak tu? Lalu dia bawa datang satu kitab nama Sahih Syarh Aqidah Tahawiyah. Sahih Syarah Aqidah Tahawiyah. Lebih kurang 700 muka, lebih kurang pesaning boleh. Saya baca masa duduk luar negara hari tu. Dan belum pada nak pergi luar negara tu, duk tengok dah lah tok guru kita. Apabila kita pergi sana tu, kita buat klik mari apa satu, tebat tu. Kitab Sahih Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Maka guru saya ni, Syekh Muhammad Mukhtar At-Tibawi, orang Jazair. Dia semak balik sebaris ke sebaris kitab tu. Sebaris ke sebaris. Dia hadiah ke saya. Ada nuskah tu saya. Nak ayat kata ia syarah tadi tu, ia pergi puja cara memikir Mu'tazilah. Ia syarah akan perkataan Imam At-Tahawi, tetapi dia mukhalafah Tahawi dalam arti kata puja akan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kalau kira balik sejarah, dia orang salah juga. Sebab Wasil Ibnu Atta' ni zaman Hasan Al-Basri. Bukan baru-baru. Akan tetapi manhajiyah dia, perjalanan dia, lainnya di antara At-Tahawi tu kitab akidah dengan jalannya yang nak berjalan oleh Hasan As-Saqqaf. Maka orang Jawi kita tu terlebak dengan itu perkataan dan tulisan bagi Hasan As-Saqqaf. Dia sengka kata orang tadi tu tak ada dia tahulah. Kata dia duk pergi baca, ambil pahal daripada mana. Ya, sebab orang kita ni golek ke susuk puca, tak royak atau dia baca dari mana. Tapi kalau orang ngaji juga, orang baca juga, buat kajian juga, saya wakah diri saya duk main dengan masalah ni berpuluh-puluh tahun. Nak kata tak sampai 20 tahun pun, 45, 16 tahun, 17 tahun cerak. Kita dah bahas masalah ni. Tengok hak Tahawi, hak Hasan Saqqaf syarah, tengok hak Harari syarah, tengok hak barulah ni Said Fudah pula syarah. Syarhul Kabir ala At-Tahawiyah, Aqidah At-Tahawiyah. 2 jilid, 400 jilid.
Tapi syarah keluar tubik daripada maksud mazhab salaf. Sebab mereka ini nak puja dan akad mazhab khalaf. Sebab tu saya kata, sebaik-baik syarah jadi syarah Imam Ibn Aiz Al-Hanafi. Maka Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala, ia terjemahkan sebagai khulasah daripada kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Syarah Abi Aiz Al-Hanafi. Masyayikhuna seumpama Syekh Abdullah Jibrin, dia syarah pula. Syarah pula di atas Syarah Abi Aiz tubik jadi 5 jilid. Syarah semula. Syarah sebab Abi Aiz ya saya mengaji ni sejilid hak tebal tu, sejilid ambil di awal hingga akhir, sebaris ekor dengan guru saya. Dia payah perkataan dia. Terkadang orang kita ni tak faham qawaid dalam masalah kita nak faham tadi tu ya banyak. Syekh mai syarah pula tubik 5 jilid. Tu malah tengok pula, nak baca pula. Ya gitulah. Ilmu yang paling tertawa. Apa makna tertawa? Tak ada duduk tempat tulah. Mana kata ia hendak ke depan semata. Menengkak ilmu. Kalau duduk tempat tulah, tak jadi. Umpama air duduk kurang tempat tulah, air tak berlari, nak lumuk. Ilmu apa belah tu? Tapi tak sedap kecap besar sangat lah. Kadang orang kita kecap besar. Oh, kita ni syarah tahawiyah begitu, begini, begitu, gini. Kecap besar tak ada ilmu. Walaupun doktor. Walaupun doktor pun. Kalau kecap besar, ingat. Kecap takabur, ingat. Orang ni Tuhan tarik ilmu dia. Ilmu tak berkat. Jangan kita kecap besar. Kecap apa besar? Nak hak besar, kita nak besarkan diri, besar di sisi Tuhan, mana mempertahankan agama Tuhan. Besar. Apabila ada ittihal mubtilin wa ta'wil jahilin, kita sad. Mana kita katuk jalan tu ada apa? Besar sungguh tak lagu tu. Asya aziman, dia besar sungguh. Sebab apa? Ya kecil tak besar, Tuhan tawaduk ya. Tapi apabila dia nak jaga agama, dia tak kira muka mana. Itu makna Tuhan kata la yakhafuna laumata laim. Nampak tu tak? Maka orang pakak terima, tok guru mana apa terima kitab perisai. Nyo mari dikumpul hak baca syarah Hasan As-Saqqah ni, ya rakyat kata Syekh Qadir tulis nak tipu kerajaan Mekah ni. Tahu lagi? Sebab gapo-gapo mereka boleh kecek lagu tu. Tu dia. Syekh Qadir ni nak buat apa lagu tu? Orang alim ulama nak buat apa lah tu. Kalau nak buat lagu tu, ya kena rayak lah kepada anak murid ya semua. Tiba-tiba anak murid yang ada mengaji, tak ada dia tahu. Tok guru saya ni umur 90 lebih ada dalam wilayah kita. Ya ngaji Syekh Qadir sendiri tu ada lagi. Ngaji Syekh Qadir sendiri, bukan ngaji dengan anak ya Syekh Ahmad Syekh Qadir sendiri, Syekh Abdul Qadir Mandili tuai kitab selesai. Ya tak pasal dengar, tak ada. Saya tanya yang mulut, tak ada. Nak royak kata orang dok royak mari tu, apa? Tipu lah berapa nama lagi. Wi faham nah. Tu dia. Ni kita kecek ni bukan kok mana dak. Kecek nak wi nampak dengan akal fikiran selalu. Kalau kita mikir boleh jadi nampak, kalau tak mikir tak nampak. Masalah agama ni masalah kita kena i'mal al-aql. Mana kata kita guna akal. Guna akal adalah arti kata kita pilih alasan. Alasan hak mana. Jadi kesimpulannya orang pakak terima belakang kitab Syekh Qadir, pondok-pondok mana boleh syarah. Nya mari cara mikir tu, maka jadi orang rasa syok terhadap kitab Syekh Qadir. Sebab tu buat belakang tu. Lepas tu mari nak syarah kitab hak tahawi mata tahawi, tak ada hak nak syarah. Syarah apa kita ahli kalam. Imam Tahawi ahli sunnah mazhab salaf. Bukan ahli kalam. Ya sebab tu saya insya-Allah lepas pada kitab ni biiznillah taala kita nak membicarakan usul mazhab kita. Mazhab salaf ni usul lah mana? Mazhab ahli kalam usul ya lagu mana? Dalil akli di sisi orang salaf pahalah mana? Dalil akli di sisi ahli kalam pahalah mana? Situ. Sebab terkadang yang ambil ayat afala tatadabbarun afala taqilun, so gunakan akal tu. Ya teninglah dalil tu so gunakan akal. Sebenarnya akal tu sebut tu akal hak mana? Akal tu ada 5 semua akal. Bukan satu akal. Laha khamsa maratib. Ada 5 akal. Akal gapo kata kita nak bahas. Sebab tu apabila kita ngaji, dia mau hilak cacing weh. Hilak cacing. Tak kena dia mau syarah lagu ni silap cacing ni. Ni sebagai muqaddimah tautiah kita masuk mengaji. You guru lagu tu barulah anak murid tu ya faham sungguh agama. Nak syarah akidah ni pasti kena reti sungguh, reti tak sungguh tak jadi.
Dia kena reti sungguh. Mulimman kull. Mana kata dia meliputi semua ilmu. Bab akidah ni reti habis. Tak kira salah, tak kira khalah, dia reti dua-dua. Baru boleh syarah. Kalau tak, jangan. Payah masalah ni. Tak kena agak kelecah. Ha? Nampak tu tak? Tak ada nak ayat kata kita ni orang alim. Tapi nak ayat kata cara-cara dia tadi itulah tu. Hak Tuhan dah boleh buka tu dengan kita ikhlaskan hati kepada Allah. Allah Ta'ala bukakan. Kita boleh dengan ikhlaskan hati. Tuhan buka. Tuhan wina pun boleh kecek. Kalau tak buka saja lah. Ngaji banyak mana pun nak syarah tak boleh. Itu belik. Ada orang jumpa dengan saya. Dia kata saya beli. Syarah akidah tahawiyah bukan hak Syekh Qadir. Hak Syekh Qadir ni payah uslub. Sebab panggil hak Syekh Qadir syarah dengan uslub. Gapo turasi. Turas. Ada PE, Arab Melayu. Qawaid lughawi Melayuiyah dalam Syekh Qadir. Ada pun hak bahasa akademik hak baru ni, dia tak payah supaya ni, dia kata mu baca tak faham. Hai, baca tak faham, itu abang. Panggil abang lah dia. Dia tak faham tu. Apa dok kata tu? Pada bahasa Melayu dah. Dia kata bahasa Melayu. Saya baca bahasa siap tak faham kau tu. Gano gitu lalu abang. Mau tak faham sungguh. Lepas tu, sekarang dia ikut tim majlis ni kata. Boleh faham je kata. Alhamdulillah. Nak ayat kata gapo, nak ayat kata cara menuntut ilmu tu ialah tu. Yang buat mudah dengan ilmu. Mari kita tengok. Qala rahimahullahu ta'ala wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Dengan molek berarti baik perkataan tu. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Dan tiada keluar oleh hamba daripada iman. Mana hamba seorang itu tak keluar daripada iman. Malaikat dengan mengingkari ia akan barang yang memasukkan dia ke dalamnya. Makna kata dia mengingkarkan akan barang yang memasukkan ia akan dia ke dalamnya. Itu bahasa Syekh Qadir terjemah tu. Kita nak pasal mudah-mudah gini. Mana kata seorang hamba yang beriman tak keluar tubik daripada iman dalam arti kata dia itu apa nama? Dia itu tak keluar tubik pada iman malaikat dia ingkarkan perkara yang dia beriman. Arti ini perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Jadi lagu mana? Katanya alim ulama kita di sini, yakni la yusiru kafiran murtaddan ba'da an sara musliman mu'minan illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Dia kata wa hadhihi al-jumlatu khatiratun jiddan. Ulama lah syarah tu. Dia kata tidaklah jadi seseorang yang beriman. Jadi gawa? Jadi akan orang kafir lagi murtad. Lepas daripada dia tu jadi orang beriman dan orang Islam, malaikat dengan dia itu mengingkari perkara-perkara yang memasukkan dia di dalamnya, iaitu di dalam Islam. Lah mana? Dia kata jumlah ni jumlah yang khatirun jiddan. Apa makna jumlatun khatirun jiddan? Khatir, mana khatir? Bahaya. Tapi sini makna bahaya. Sini tak makna bahaya. Sini makna kata penting. Kalimah khatir ada dua dalalah dalam bahasa Arab. Kita tengok depak elektrik ke api ke, faifa, kalau bahasa saya panggil faifa, elektrik itu, dia tak apa, tak pala korak kan dia buat gitu. Dengan berasa dengan warna merah. Lepas pada tu dia tulis atas tu khatirun. Makna mana tu? Mana bahaya. Bahasa saya panggil antarai. Tetapi kalau kecek dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, hadzal rajul khatir. Seorang lelaki ni khatir. Bahaya tunjuk musyarah ilahi. Orang ni doktor. Orang ni asal ulama. Orang ni gitu, orang ni gini. Khatir di situ makna mana? Mana penting. Orang ni ada kepentingan ni. Mana orang, bahasa saya panggil, konti samkan. Orang yang penting ni. Itu makna khatir jiddan. Lalu ulama dia kata di sini, mana jumlah ni adalah jumlah yang
Penting. Jumlah apa? Jumlah yang penting. Lah mana tengok? Kerana bahawasanya orang Islam, seseorang masuknya agama Islam dengan apa? Dengan dua kalimah asy-syahadah. Tak gitu kan? Dengan dua kalimah syahadah. Katalah hana dua kalimah syahadah. Usama. Ha? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama ada dalil ataupun luar. Kata balik dalil, kata luar ni dengan lidah, kemudian i'tikad balik dalil. Maka jadilah orang itu Islam. Soal. Awwaluddin, awal masalah agama, syahadatu an la ilaha illallah. Di sisi mazhab mana tu? Mazhab salaf. Ada pun mazhab ahli mutakallimin, ahli kalam, awwaluddin, an-nazar. Tilik. Tilik pada Allah cari Tuhan dulu. Sebab apa? Sebab kena Tuhan di sisi mazhab ahli kalam, ia kena dengan takalluf. Apa makna takalluf? Kena dengan bebanan, kena dengan kita kena usaha cari. Adapun mazhab salaf kena Tuhan fitriyah. Apa makna fitriyah? Fitriyah makna fitrah. Sifat kesemulaan jadi. Apabila manusia beranak pada perut ibu manusia, maka orang tu difitrahkan dia ada Tuhan. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata, ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah. Ataupun syahadat an la ilaha illallah. Maka hendaklah, hei Muaz, mung selagi akan pergi di negeri Yaman berjumpa dengan ahli kitab. Maka awal-awal pekerjaan hak mung kena mengajakkan mereka itu, hak mung kena buat kerja, tarik mereka pada mengasahkan Allah Ta'ala. Nabi tak ada kata faltakun ataupun falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an-nazar. Tak ada katalah tu. Awisyak, kena syak dulu. Ahli mutakallimin wa imma syak. Syak ada ke tak Tuhan? Ya syak dulu, ada juga. Wa imma dia kata an-nazar, tilik dulu. Tilik dia dengan syak dia, itulah makna dia kata iman mukallaf, iman ahli taklif, mana kata iman puak-puak yang kata muqallid tak sah tu. Di sisi Imam As-Sanusi di dalam kitab Muqaddimah Imam As-Sanusi hak mutaakhirin mazhab al-kalam itu, dia kata iman puak-puak muqallid tak erti jauhar, tak kira jirim jiseng jauhar Arab firib nama ni, orang ni tak sah iman. Cuba kita tanya orang apa ngerti dak masalah tu. Sebab itulah Imam Qurtubi di dalam kitab Mufhim Syarah Sahih Muslim, dia kata mereka ini banyak sekali mengkufurkan orang awam. Mengkufurkan orang awam. Sebab orang awam tak ada reti. Kan dia pergi Mesir tengok. Bertanya, reti tak? Jirim, jiseng, jauhar, Arab, firib nama ni. Saya bertanya je. Tak reti. Tak tahu. Kau golek ke lah, tak tahu. Tu awam tu. Tu awam tu. Faham mah kita. Entah tanya kau lain mah kita dekat-dekat ni. Reti tak? Tak reti. Tak erti hak tu di sisi mazhab dia hak walaupun setengah dia kata bukan muktamad pendapat tu, tapi nak ayat mazhab ahli kalam dia kata tak sah iman. Lagi ya khilaf di mana nu? Khilaf di masalah kena Tuhan nu lagi. Mungkin mengkhilaf masalah sifat Tuhan. Masalah kena Tuhan nu lagi. Hak kita kena Tuhan dalil fitrah. Mana sifat kesemulaan jadi kita kena dah Tuhan. Tubik mari tu kena ada Tuhan. Orang manusia yang kena ada tempat tupai. Tuhan ni tempat tumpu, tempat tupai. Mana kata kita kena pujuk-puja dia. Itulah manusia. Dia tak boleh pergi kalau tak ada Tuhan. Heran tu. Maka kita tegahkan sini, awal-awal sekali kita nak jadikan kita sebagai orang Islam lah mana? Mana kata kita mengucap dua kalimah syahadah. Bas. Jadi orang Islam. Memang tahu nak masuk aku nak masuk Islam lah mana? Mengucap dua kalimah syahadah. Tapi cara nak mengaku, kita nak mengaku atas Tuhan kita, Nabi-Nabi kita, ya ada banyak cara. Ada banyak. Wak mau tanya lagu lain nanti bak dia. Tapi hak masyhur iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap mana mengaku dua kalimah syahadah. Ya tak tu? Sama ada luar ataupun dalam. Maka jadilah seorang itu dengan dia mengucap tadi itu,
dan dia benar balik dalam dan benar balik luar, jadi orang apa tu? Orang Muslim. Apa makna Muslim? Mana orang yang menyerahkan diri. Orang yang menyerahkan diri. Mana orang yang nak pakar Tuhan, nak turut Tuhan, nak patuh ke Tuhan. Pas orang tak patuh, jadi kafir ke? Tak. Selama mana dia tak ingkar, jadi orang fasik. Muslim tapi fasik. Bukan Muslim yang mukmin. Ataupun Muslim yang kamilul iman, sempurna iman. Maka kalau orang tanya, kalau jika kita menyaksi dengan lidah sahaja, 2 kalimah syahadah tu, menyaksi dengan lidah sahaja, tak i'tikad dengan hati, orang panggil orang apa? Orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina laka kadhibun. Munafiqin jadi dusta. Apa dusta? Kata dengan lidah tetapi tak ada pegang dengan hati. Sebab tu saya katakan dalam Quran katakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kata dengan lidah tapi tak ada dalam hati kali. Faham tu? Sekalipun menyaksi dengannya pada batin duna zahir fahuwa jahid. Kalaulah dia menyaksi dengannya dengan 2 kalimah syahadah pada batin, pada batin, pada dalam hati percaya, tapi zahir dia tak percaya, lidah tak saya ngaku. Orang biasanya orang panggil apa? Ya? La. Panggil apa? Jahidun. Orang jahid. Jahidun, jahada, jahidun isim fa'il daripada jahada. Seperti dia Muhammad, seperti dia. Al-jahidun mithlu man? Fir'aun. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia engkar dengan lidah tetapi mengaku dengan hati. Jadi tak? Tak. Dalam agama kita ayat tak jadi. Kalau kita apabila kita beripung di antara 2 ayat, orang ni kata dengan lidah tapi tak mengaku dalam hati. Orang ni kata dalam hati tapi tak mengaku dengan lidah. Dua-dua ni Tuhan kira kata bukan orang beriman. Bukan apa? Bukan orang beriman. Bis itu. Tuhan katakan tu. Faham tak saya ayat ni? Boleh faham tak? Pas tubik kesimpulan lagu mana? Muhammad. Makna kata nak jadi seorang beriman pasti kena mengucap 2 kalimah syahadah dengan lidah. Apa panggil zahir, kemudian kena mengaku dengan hati. Kalau tidak tak sah. Kalau kita mengaji tangkap soal lagi insya-Allah taala ya tak mazhab dia. Mazhab hak mengaku saja pia, mazhab hak mengaku dengan lidah saja siapa, mengaku dengan hati siapa, hak buat rupa luar saja tu gapo. Yo ya. Nanti tangkap soal lagi. Ya ada atas badan ni. Bab dia kau duk ngaji gi, kita kau duk sah mata. Nah, apa kita? Oh, aku tengok hari tu ya haluh ya. Mu dulu haluh ya. Ya kan ada setengah-setengah kan orang hak biasa tak saya terima benar-benar tu kan. Demo tu mengaji tak agak gi duk ngaji zaman aku nak ngajar orang lagu mana. Orang duk ngajar waktu baik ingat hak tu waktu baik ingat hak ni duk kira hak dulu. Lalu orang kata lah mu ni besar dulu aku tengok haluh lagi. Kecil tak berakar tak kecil lah tu. Berakar tak kecil lah tu. Tak berakar. Oh dulu mu haluh ya kan besar. Sudah. Siap lah tu. Sebab tu balik belakang jangan duk pergi pada dia. Dalam arti kata jangan dak ambil muka tu nak sekatkan jalan kebenaran. Jangan. Tak boleh buatlah tu. Kalau buatlah tu kak jadi kurih. Sebab tu dia tak terima ajaran Nabi Muhammad lah. Aku nak tengok yang kecil-kecil hari tu jadi Nabi, jadi Rasul. Boleh jadi saja. Walik ke lah orang kita tak jaya, tak maju, tak pergi ke depan. Dia ambil sifat tu duk pakai.
Sebab tu setengah-setengah daripada orang lah. Kalau kita tengok dalam negara Arab, negara luar-luar tu, tak tahu fakta kita ada ke tak tahu. Ya tak akak orang dalam, ya akak orang luar. Orang dalam tak akak walaupun reti Allah yang sekarang dia tak ngaji. Yang ngaji orang luar. Tahu pak kita lah tu dah tahu dah. Tengok baik. Lama kata berasa hati pula. Tengok sendiri. Yalah tu sifat tahajud lah kau tu. Ya dia buat kira, ya sungguh tak supa terkadang mak pak kita orang aling. Anak tak sing ngaji dengan mak pak. Tak ngah. Sah. Tapi kalau orang luar royak gitu-gitu, ya pakar. Banyak sia ni payah juga. Ya payah juga manusia ni. Orang nak uwi ya tak mau. Tak seh. Kalau orang tak sewi ya nak. Ya. Sebab tu nikmat lah dunia ni. Dia nak buat kira sangat tak boleh. Nak buat kira sangat tak boleh. Sebab tu Tuhan wayatkan Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam kata anu. Moga orang pakat duk bakit bahaun untuk hadap Nabi kan. Bakit bahaun dengan apa? Dengan lidah. Lalu Nabi Muhammad sakit hati. Sebab Nabi Muhammad duk ayat benar-benar. Tuhan pun waktu ayat Quran nak belakan hati Nabi. Golek ke ayat Quran ni asbabin nuzul. Kalau kita baca dengan sungguh dan dengar pada hak ulama kita syarah sungguh ni, semua nak tasliyah orang panggil. Apa makna tasliyah? Semua nak wis semangat. Bahasa siapa panggil cahai kamlang cahai. Kamlang cahai kepada dia, kepada Nabi dia alaihi salatu wassalam. Kita boleh tupai tak? Tu ya tepat. Kalaulah kita tengok. Tu hebat tu ayat daripada surah Al-An'am ayat 33. Dia kata fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. Mereka itu tak ada mengingkarimu wahai Rasulullah. Tetapi mereka itu biayati Allahi yajhadun. Mereka itu ingkar akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan datang olehmu. Jadi salah tu tak ada salah Nabi Muhammad, salah diri dia sendiri sebab diri dia zalim. Sebab tu dia kata walakinna adh-dhalimin, adh-dhalimin. Sebab Tuhan kata dalam ayat surah Al-Baqarah, Tuhan kata mana? Saya kata mana Alhamdulillah? Belum pada ayat kursi kata mana? Belum pada ayat kursi. Ayat atas pada tu. Nak tengok sungguh tak Quran. Belum pada kursi. Ayat belum atas tu. Wal kafiruna humuz zalimun. Bahawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah itu kan? Dan bermula orang yang kafir, mereka itu orang yang zalim. Lalu Tuhan kata dalam surah Al-An'am ayat 33, Tuhan kata walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang yang zalim tadi itu dengan ayat Tuhan dia engkar. Dia ni siapa? Quraisy minal munafiqin wal musyrikin. Adapun Fir'aun, dia kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Suratul apa nama ni? Suratul An-Naml ayat 14. Ayat 14. Kalau gitu ulama kita kata pasti wajib kita kena menyaksi dua kalimah syahadah tadi itu luar dan dalam. Menyaksi dengan apa Alhamdulillah? Menyaksi dengan ilmu. Menyaksi dengan ilmu, jangan menyaksi dengan buta dan tuli. Dia mau kata atik, dia mau buat atik, tak boleh. Sebab tu dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, tahu olehmu. Dalam Islam kita tak akut kalau tak ada ilmu. Tiba-tiba kalau kita ni menyakit menetai ilmu, kita orang Islam ke tak? Nak tanya. Sebab Islam ni dia tak menetai ilmu, dia nak ke ilmu. Lepas pada tu, kata dengan ilmu satu dah. Kemudian yang kedua al-inqiyad. Inqiyad mana-mana? Kita kena mengambilkan diri kita melaksana apa kita kata. Supaya kita kata, tak apa, apa pergi tak apa amanah. Apabila kata amba pergi tak apa amanah ni, makna kan harai atas diri dia khianat. Kalau dia kata tak apa amba pergi amanah ni, kamu dia khianat, apa beza? Beza tak?
Tak ada beza. Kemudian kena al-iqrar, kena aku. Aku hak kata. Aku hak ia pegang. Dengan itulah dia masuk di dalam Islam dengan cara sungguh. Hak tu makna kata yadkhulul fil islami haqiqatan. Dia masuk Islam sungguh. Supaya orang buza ataupun orang asing, tempat kita panggil orang asing, mari nak menerimakan Islam, nak masuk agama Islam. Masuk tak payah mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tengok jadi sudah dia faham molek okeylah, tak ada apa. Tetapi lepas pada masuk tadi itu nak tengok dia nak masuk sungguh ke masuk ada maslahat. Terkadang masuk kerana nak binding orang hak bukan dengan orang Islam. Nah, orang bukan Islam nak berkahwin dengan orang Islam, nak masuk Islam. Masuk dengan sebab nak kahwin sama lelaki ataupun perempuan. Ataupun masuk Islam kerana nak pangkat. Banyak daripada tujuan. Sebab tu Nabi kata, apa nama? Siapa dia hijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bacalah. Hijrahnya boleh kata. Kalau gitu, al-a'malu binniyat. Klik pada asas dia. Amalan itu klik dia naik ke atas niat. Muat apa? Ibtigha' wajhillah kamu wa ibtigha' liwajhid dunya. Tanya diri. Buat sama buat. Tetapi boleh hasil tak sama. Limaza? Kenapa? Karena hati itu tak ada ikhlas. Karena hati itu bukan buat kerana Allah. Orang apabila buat bukan kerana Allah, orang tak kenal Allah. Tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak paling daripada Tuhan. Dia tak paling daripada Tuhan. Sebab itulah orang alim sungguh, orang takut ke Tuhan. Bukan orang boleh kecek ilmu, bukan orang boleh ceramah. Orang takut pada Tuhan. Mana ia inqiyad diri dia, dia boleh kontrol diri dia. Tak makan riba, tak makan risuah, tak dusta, taknya khianat, tak silap janji dan sebagainya. Daripada amalan-amalan yang ditegah dalam agama. Bahabuh gila, hak lain lagi tu. Barulah dia kata dia benar sungguh. Tetapi kalau tidak, aja. Herak. Ni kita ngaji akidah ni untuk kita nak pergi pakai, bukan kita ngaji duk tengok kita. Tak. Ngaji nak bergerakkan iman. Nak bergerakkan al-iman. Hadahlah. Habis di situ. Illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Maknanya lagu mana? Mana tadi jadi dah orang Islam. Okeylah, jadi dah orang Islam. Sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan syarat dia cukup lekat dah, jadi dia orang Islam. Tiba-tiba dia nak jatuh daripada Islam. Mana tu dia nak murtad tu baik pada Islam. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Mana kata dia jatuh agama. Murtad. Jatuh agama ni banyak perkara. Imma bi'tiqad, wa imma dengan pegangan, wa imma dengan perbuatan, wa imma dengan percakapan. 3. Jatuh agama. Ya, apa makna jatuh agama? Keluar tubik pada agama Islam. Orang keluar tubik pada agama Islam, habis amalan dia. Habis. Kalau buat haji berapa tahun pun habis. Buat kebaikan banyak orang pun habis licin. Sebab Tuhan kata, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia kufur dengan iman, orang lagu ni Tuhan kata faqad. Fa tu jawab pada man syartiyah. Tak kira lelaki perempuan yang berakil baligh wa khija kufur dengan iman, faqad
Maka sesungguhnya taukid tu menepati lamul qasam, sumpah. Sesungguhnya habita amaluhu, amal dia hampa belicin. Apabila hampa amal dia, wa huwa fil akhirati, sedangkan dia di hari akhirat esok, minal khasirin, daripada orang yang rugi. Tak rugi apa? Sebab apa kata rugi? Kerana dia nak pergi hidup selama-lama dek nu, tiba-tiba dia salah faham sini, membawa pada kata dia kena masuk dengan kekal dek nu. Rugi tak? Oh, sabit tu manusia Tuhan kata, kalau Imam Syafi'i kata kalau turun ayat wal asri, satu ayat saja. Tak ada turun dah hak lain, pada satu surah tu saja. Cukup dah dia kata. Kalau kita reti semua. Tengok wal asri innal insana la fi khusrin. Bahasa Arab habis terik. Supah di depan, qasam di depan, kama di wa'il innal taukid, kama di wa'il lam di taukid pula sekali. 2, 3, 4 di depan tu. No ayat tu sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian. Tapi tak khabar. Lalai. Tak khabar. Sebab tu manusia yang beriman untung dia. Tuhan larang juga, fala tamutunna illa wa antum mu'minun ka, muslihun ka, muhsinun ka, muttaqun ka, gapo hak Tuhan royak? Muslimun. Jangan mati. Kalaulah tak ada beragama Islam, tak ada beriman, jangan. Keluar tu baik pada dunia, kalau tak ada tu habis. Tak ada apa sekarang. Maka hak pesen nak jatuh agama ni buatlah mana? Ni yang ayat. Malaikat nak jatuh agama dengan dia engkarkan perkara yang memasukkan dia padanya, mengengkarkan syariat ataupun mengengkarkan tauhid, mengengkarkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bish, jadi kufur sungguh. Engkar wa ema dengan hati, wa ema dengan lidah, wa ema dengan perbuatan. Nak tahu bab ni kita tengok dalam kitab fiqh, bab ke apa? Bab ke apa kita tengok dalam kitab fiqh? Fiqh bagi apa bab Abdullah? Gapo tu? Babul ibadat, wal munakahat, betul? Wal jinayat, betul? Wal muamalat, tertib gini. Babul ibadat, wal muamalat, wal munakahat, wal jinayat. Pak, semua. Kemudian bab kita duk mengaji ni, duk dalam kitab fiqh ada ulama kita kecek. Duk dalam mana ni pak ni? Duk dalam bab ibadat, kau muamalat, kau munakahat, kau jinayat. Duk dalam babul jinayat. Pak robok ya bagi. Bab apa? Babul murtaddin. Bab jatuh agama. Allah, hari ni banyak sebab-sebab kita nak jatuh agama banyak. Nabi royak tu, yusbihu musliman wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi musliman. Jadi terbalik. Waktu pagi Islam, waktu jatuh agama. Setengah kata waktu pagi jatuh agama, petang Islam pula. Gitu. Faham malah nak lekat duk lagu mana. Boleh jadi gitu sebab apa? Sebab tak tahu. Dia tak tahu. Oh, duk faham kata tak apa, dok. Jatuh agama. Aduh, sahabat tu. Berasa kata kita pun takut terhadap diri kita, sebab tu duk kaca-kaca baca, tengok ulama kita duk royak. Dia kena duk pakat-pakat jaga diri, tak jaga diri habis licin. Nak buat kan? Hari yang kita duduk paduklah negara pesen bukan Islam pula. Nampak tu tak? Tapi tak apalah suasana Islam, kalau kita duduk sama-sama orang Islam, suasana Islam, tapi nak Islam pesen faham. Tak mau pesen Islam bitaqah syakhsiyah. Islam bat racacun. Saksana Islam, agama Islam, tapi tuan tak reti Islam. Tak silah tu.
Makna demikian itu bahawa dia engkar akan mengasarkan akan Allah Ta'ala dengan uluhiyah. Kalau kita engkar lagu tu, salah. Orang engkar lagu tu, jadi diri dia tu panggil musyrikan. Jadi musyrik. Ataupun mengengkarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul mana-mana. Hak tu hatamai kepada manusia. Maka orang lagu tu pun jadi jatuh agama dengan sebab lagu tu. Itulah makna bagi ini jumlah. Engkar mengasarkan Allah Ta'ala, engkar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari ni kepada semua manusia. Engkar dua ni jatuh agama. Hemolek. Itu makna hak Imam Tahawi nak rayak bagi kita faham. Nampak tu tak? Makna hak agama kita nak rayak bagi kita faham. Kemudian nak syarah sikit sini. Nak faham sikit lagi, luah lagi sakafah kita tu. Ilmu pengetahuan kita luah lagi, terbuka lagi. Luah ilmu tak apa. Luah ke apa tak boleh? Apa tak? Luah kejahilan. Luah ilmu tak ada masalah. Tapi kalau kemewahan harta benda terkadang silap. Tu hawi harta banyak dah. Guna tak kena saja. Sebab tu ulama nafsi yang kata kana Muhammad. Harta kalau Tuhan beri, kita jaga dia. Tapi ilmu kalau Tuhan beri, dia jaga kita. Nah mana? Kira. Nah mana? Kalau orang suruh pilih. Nah mana? Ya Allah nak dua. Boleh tak tahu? Nabi minta, ya Nabi minta. Allahumma rzuqni ilman nafi'a. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fihima. Nabi minta doa oleh hadis sahih. Banyak doa Nabi boleh ilmu. Rabbi zidni ilma. Satu. Yang kedua, minta harta pada Tuhan banyak. Kerana Tuhan tu berkat pada harta. Boleh tak? Boleh. Tetapi kalau Tuhan harta, tahu ilmu, ini bahaya. Terkadang Tuhan ilmu, tahu harta, ini hingga sikit. Kalau Tuhan dua, okey. Ilmu lagi, harta lagi. Ada tak di kalangan orang Islam kita? Boleh nak tunjuk. Banyak. Ilmu pun ada. Harta pun ada. Seperti dia. Kalau di kalangan ulama, man? Syekh bin Baz kalau hak baru ni, hak dulu, sahabat dia. Abdul Rahman ibn Auf. Tabi'in? Hasan Basri. Atba'it tabi'in? Seumpama Malik ibn Anas. Kaya lagi, alim lagi. Bukhari bawah lagi, atba'it tabi'in. Lais ibn Sa' bawah lagi. Ni kaya serta ada ahli ilmu ni. Bukhari pun kaya, ada ilmu. Muslim pun sepatu juga. Hak pakai miskin tapi tak tahu tak ada harta tapi alim. Ya. Ibn Abbas. Ya? Imam Syafi'i. Hak tu cerak. Alim tapi harta je kurang. Anak yatim pula tu. Mak ya duk cara. Imam Malik pun mak juga. Ibnu Hajar Asqalani mak juga. Bukhari pun mak ya juga. Imam Ahmad mak ya juga. Jangan buat jangan buat pakat bawah-bawah. Hak biasa tu. Ibu dia tu. Dia cara. Habaq tu lah nah. Kita orang hak jadi ibu orang tu belum molek lah anak. Belum molek. Dia kata apa nama ni? Cara-cara nak jatuh agama tadi itu gapo ganti? Yang pertama kita kufur dengan Tuhan. Engkar akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Situ. Yang ketiga syirik dengan Tuhan. Jatuh agama syirik dengan Tuhan. Jatuh agama. Kabar tak? Terkadang tak khabar. Siapakah Tuhan katakan orang syirik dengan dia? Saya kata
Faqad apa? Wa may yusyrik billah kata ana. Bagi sasa ayat. Hantar dulu alhamdulillah. Bagi sasa banyak pun. Satu. Hana. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Wa inna Allaha Aywa innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sama darah ya. Ingat. Innallaha hubung. Aywa innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Satu lagi. Aywa la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Lagi ayat. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Banyak ayat tu. Jatuh agama belaka tu. Rupa hak syirik dengan Tuhan lah nak. Cewek hari satu rupa. Orang menyungutu Tuhan ni lah nak rupa. Menjadikan nid, menjadikan menyungutu bagi Allah. Orang tak faham lagi. Nak uih hak faham. Nampak cerak-cerak. Orang nampak nyata-nyata. Nak misal ni buat orang nyata. Seperti orang yang seru lain pada Allah Subhanahu wa taala. Seru lain pada Tuhan, syirik. Serulah mana tak guru? Kita nak panggil ummi ya abi ya akhi ya tu ya ni boleh tak leh? Tak apa tu. Hak tak leh hak mana? Ya Badawi ya Dusuki ya Jilani ya Ghaus ya Nujaba ya Nuqaba. Hak tu musyrik. Orang awak kerja lagu tu. Berkerja panggil kerja syirik. Orang awak kerja panggil musyrik. Itu kita hukum di atas ausaf. Bila yang nak jadi musyrik? Apabila dia reti dan tahu dan tak ada kena paksa gapo-gapo. Musyrikun. Jatuh dengan kau kekal. As-Sufiyah, hak yang karuk dan maruk ni bukan hak tak karuk. Dia menamakan seru lain pada Allah ataupun menamakan syirik dengan tawassul. Tawassul lain. Tawassul seru Allah. Allahumma inni as'aluka. Hei Tuhan, aku pohon daripada engkau bi barakati fulan, bi jahi fulan, dengan pangkat orang ni, dengan berkat orang ni, dengan gitu, dengan itu tawassul. Tapi suruh betul lagu tu syirik. Kita nak juga tak ada arah. Ada motor jadi ustaz, jadi. Ui, duit ribu dia, makan duit ribu tak kenyai tak? Kenyai. Makan duit harta nak yatim kenyai tak? Kenyai tak? Kenyai. Tahu apa Tuhan kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kok mana? Sesungguhnya orang makan harta nak yatim, salah sekata dia makan api dalam perut dia. Pakut mana aku makan kenyai? Ya tak reti tu. Ya meru riang. Saya siapa meru riang tak reti. Tak reti dah, tak memang tak saya ngaji. Bukan arti kata boleh kamu dikena. Tak. Tak pasti kata boleh. Tipu orang apa aku kaya. Yalah. Tipu tak leh, hukum agama tak leh. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. An taradin minkum. Jangan tipu orang. Nego, molek we nego. We di antara baik dengan mushtari tadi tu, orang beli orang jual, jadi ada keredaan di antara satu sama lain. Gitu. Ya tak. Hai lagi hak modok yak ni. Kena reti masalah ni. Tak reti tak leh.
Sebab mereka sesuruh perkara tadi tu, ya hujah ya sedap. Ya hujah sedap. Sebab tu saya senantiasa doa ya. Seru lain pada Allah Ta'ala, seru pasal perkara yang ghaibiyah. Seru perkara yang ghaibiyah. Dan seru makhluk yang tak kuasa nak buat, malaikat perkara tu hak kita nak tu, Tuhan hanya jua boleh buat kerja. Nyogi seru juga syirik. Herak. Seru Syekh Abdul Qadir Jilani. Kubur duk mana Syekh Abdul Qadir Jilani? Dah di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani boleh wi anak tak kau? Boleh wi tak? Boleh wi mudarat wi manfaat tak? Boleh wi rezeki tak? Boleh menghidup mati tak? Tak boleh. Kita pergi minta benda tu daripada dia. Syirik ya. Tak boleh. Tu lagu tu. Sebab tu Tuhan kata fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan seru serta Allah Taala tu mana-mana pun. Ada orang kata apa kita nak panggil ayah dengan mak, ya peling lagu tu. Dia buat peling cara dia. Nak cari jalan masuk dalam api belakang lah tu. Okey, ada rakyat we faham we kena, dia nak cari jalan masuk nak pergi ke api tu. Dia tak tahu kata seru pada Tuhan ni berdosa besar, Tuhan tak apung. Tuhan tak apung. Buat apa Tuhan tak apung? Tahu tak? Tahu tak Tuhan tak apung apa? Orang syirik dengan Tuhan apa Tuhan marah sangat? Sebab apa? Cerita rakyat kamu. Sebab apa? Sebab orang ni orang pelekeh kat Tuhan. Orang lebih kalau kita pelekeh, dia nak maaf kita tak? Logik akad tak maaf. Orang lebih raja, okey? Kalau kita duduk dalam negara kita ni, kalau kita kata raja lah, mana jadi? Masuk penjara lah. Tak? Bahawa duk kata-kata tu, dia mau kata dah. Hak tu duduk luar negara, hak tu kau orang pun tak tahu. Kita kecil hatu lah sini deh. Benar tak ada etika atas hatu tu ada kali. Jin ada. Hatu main mana tahu. Istilah daripada buza kali mana-mana Allah Alam. Tapi orang kita je faham lah tu. Kecil lah tu. Tapi usaha guna. Tok Guru ni usaha guna bahasa syarak. Yang ada guna lah bahasa pelat-pelat lagu tu. Itu satu. Faham lagi? Masalah menyengutu dengan Tuhan tu faham lagi? So, yang kedua, mengejek-ejekkan tentang urusan agama. Jatuh agama dah. Orang tahu mana dah lah ni 2022 dah semaya buat apa lagi? Jatuh agama. Saya dengar ada klip hot tubik daripada orang Malaysia, bukan semua lah orang Malaysia. Oi, 2022 tak semaya dah sekarang dia kata. Orang perempuan duduk di kedai nasi. Ada orang gitu. Jatuh agama ke jalan tu. Habis licin. Tuhan raya? Ya. Nyingi kata pada puak ngapa Quran ni, puak tak pernah kerja. Jatuh agama tahu tak kecil lah tu. Puak ngapa Quran ni, puak tak pernah kerja ni, puak malah kerja ni. Tahu tak kecil lah tu sahaja jatuh agama. Rumai. Tahu tak? Jatuh. Jangan buat main, jangan buat mudah. Allah, kita mudah ya nak gelicir. Supaya kita nak ubah je licin sikit ya. Sah gitu. Tengok lain lah dah. Apa dah pulang untung lah mengatuk. Tu duk saing hati api tu. Dah itu. Yalah tu dah. Sebab itulah satu kali tu puak-puak munafikun duk pergi kata kepada puak-puak hak hafal Quran. Puak ni puak kepala tak ada rambut, puak perut bucik. Puak tak pandai kerja. Puak malah, dia kata. Tu waktu ayat Quran. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Yalah. Kalau kita tanya, apa mereka kata lagu tu terhadap orang? Hei, kita kata main-main. Ya, bukan sungguh. Apa kelala? Kelala panggil. Pasal kita panggil kelala. Hei, kita kelala ya. Tuhan kata, lah mana? Jatuh agama. Dengar agama Allah, dengar ajaran Allah, dengar ajaran Rasul, boleh buat main-main kan? La ta'tazirul. Hari ni tak minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Jatuh agama lepas dah beriman.
Ulama tafsir kata zahirkan kekufuran di atas keimanan. Bagi kita buat mudah masalah lah tu. Jangan buat mudah, kecek dalam urusan agama. Kita dalam agama je buat mudah. Jangan, payah. Ada yang kata agama mudah. Sungguh agama mudah, tapi jangan buat mudah. Mudah tak apa, tapi buat mudah tak boleh. Main boleh, tapi jangan buat main tak boleh. Main boleh, sain boleh, tapi jangan buat main dengan dia. Dah kaya orang tua kita kecek. Nampak? Jangan buat main-main dengan budak tu. Dia motor ke lebih. Nak main dengan dia boleh tak? Boleh main bola, main ke apa, tak ada masalah. Tapi buat main dengan dia, lain. Kita berhenti kecek. Itu dua. Yang ketiga, kita menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Jatuh agama dah. Sekarang lah ni kan, dia buka duit apa panggil? Bahasa Sia panggil duit ku. Pelanggan ku pakin dak biar. Lepaskan duit untuk nak makan duit bunga. Dia mau mai berhutang dengan kita, kita nak buka. Supaya aku nak ambil bunga atasmu. 120 kok, 120 kok kata dia. Itu kalau dia buat lagu tu, kalau dia tak erti, tak jatuh kamu. Tapi apabila orang royak dia, jangan buat gini. Dosa, dah kira apa dosa-dosa. Orang tak kira dah 2022 dah sekarang lah ni. Dunia tak mana dah. Kita tak urusan agama. Agama kok agama lah. Jatuh agama. Mati sak maksud aku. Ikut aku nak maksud aku diri aku, tak ada apa, kita lepas dah. Tak usah paksa apa dia, sudah. Sebab kita tak ada kekuatan. Kalau ada kekuatan kerajaan Islam ada, ambil tindak boleh terhadap dia. Hanya tu ya, tak ada, jangan duk paksa orang, paksa apa orang. Jangan paksa. Kita tak ada kekuatan, tak ada duduk di tangan kita. Ya ada di hakim, ada di apa tak ada. Pak hakim dalam negara hak bukan Islam ini ada kekuatan setara mana? Kita tak ada apa tu. Heran tu. Habis tu. Kemarin bab riddah ni banyak hak ulama kita kecek. Gi buka kitab fiqh, tak kira mazhab mana-mana. Mazhab pak ni kita tengok, tak ada apa. Dalam tu gapo gatik. Masalan ini qira'ah. Ni qira'ah masalan. Marinya seorang nama A ataupun B kita kata. Lepas qira'ah ni turun ti siapa apa hukum? Apa hukum? Perwaktu tu, perwaktu riddah tu. Herak. Hai, aku buat tak ada etika. Ada perwaktumu tu. Orang panggil perwaktu riddah, jatuh agama. Pas sekarang lah ni, maaflah kita sebut tok sihir. Ya ambil qira'ah tadi itu gi bubuh di dalam mana? Bubuh di dalam tempat hak waktu najis di dalam bilik air tu. Di negara Arab banyak. Nampak tu tak? Di negara Arab banyak. Dan berbagai-bagai. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang manusia boleh faham. Ada bukan manusia, royak bahasa manusia setara mana boleh tak erti. Mana sepah hanying dah? Hanying lah mana? Sifat tu banyak hanying lah mana? Orang jadi manusia tapi tak erti bahasa manusia. Tu Tuhan banding supaya hanying. Kita tak sebut juga tapi nak royak banding ni. Orang dok royak bab riddah ni gini, bab riddah ni gini. Ya tak faham. Tak erti. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran Tuhan kata kan. Tuhan kata dalam surah Al-A'raf Tuhan kata anak Abdullah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Kalau ia nak akak kepala dia, tahu benda tak tahu, boleh. Bukan tak boleh, tapi buat tak saya tahu. Orang dok royak pun tak saya tahu. Nak dok pasal tak erti gitu. Akhlada ila al-ard, nak dok tak erti. Lalu Tuhan banding orang pasal ni orang mana? Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Ajalah.
So umpama hanying, kalau kita wih hijau dia ya berjalan lidah juga. Misal tengok ada hanying orang putih duk heret di atas berapa? Atas salji tu kan. Atas salji ni ya ada supaya papai perahu tadi tu ya buat dengan besi, ya ambil hanying 4-5 ekor tadi tu dah heret dia. Dalam himat je kan, tengok dalam berita dalam apa ya heret tuai dia. Berjalan lidah juga. Kalau suruh duk saja tak ada suruh kerja, ya berjalan lidah juga. Anjing kan? Tu sifat dia. Maka orang pesen ni, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yafqahun. Tak erti. Bukan la yu'minun, la yafqahun. Beriman tapi tak erti. Ini tak pengen iktibas daripada ayat Quran. Wih baik. Hei tu tak? Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam ini, tak erti tu. Nampak tu tak? Tak erti. Sebab tu kita kena wipah. Habis itu. Seterusnya, sikit lagi insya-Allah. Wal imanu, apa makna iman? Wal imanu, dan iman, huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iaitu iman ni iaitu kita mengakukan dengan lidah dan kita membenarkan dengan hati. Tapi di sini ibarat apa nama ni? Ibarat Imam At-Tahawi ni setengah-setengah pensyarah daripada ulama. Dia mempertikaikanlah. Seolah kata dia komen. Dia komen tak? Mempertikaikan. Makna kata beri penjelasan. Kerana tarikh ni panggil tarikh kusur. Apa makna tarikh kusur? Tarikh yang ghairu jami'. Hera, tarikh ghairu jami'. Tarikh yang tak sempurna sangat. Sebab iman di sisi ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana nakalnya Imam Syafi'i, ia ada 5 ta'rif, bukan 2. Faham tu? Yang pertama, al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Ingat. Kata dengan lidah, makna mengaku dengan lidah. Kemudian mengaku dengan hati. Lepas pada tu beramal dengan amal anggota. Tambah dengan sebab kita taat ke Tuhan, kurang dengan sebab kita diraka kepada Tuhan. Itu tarikh yang diijmu' di atasnya oleh para salafus salih. Maka jawab setengah-setengah ulama yang mempertahankan Imam At-Tahawi, dia kata Imam At-Tahawi kecek di sini orang panggil rukun kasar-kasar. Seperti Nabi kata ke al-hajju Arafah. Haji itu ukuh daripada Arafah. Adakah rukun haji ukuh sekarang? Ada. Hera. Kalau gitu, Imam At-Tahawi bawa data di sini, ya wari hak kasar-kasar. Itu satu pihak daripada ulama kata. Pihak yang kedua dia kata, ini ta'rif anggap murji'atil fuqaha. Apa ni murji'ah fuqaha? Kisah dengan anak murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha ni banyak di kalangan orang bermazhab Abu Hanifah. Dia kira kata kan apa? Kata malah ini masalah ilmu sikit. Dia kira kata amal yang keluar tubik daripada seorang yang beriman, orang panggil syarat untuk nak menyempurnakan sahaja. Bukan syarat nak sahkan iman. Syarat ya ada 2. Syaratul kamal wa syaratus sihhah. Syarat nak menyempurnakan dan syarat nak mensahkan. Jumhur ulama dia kata perbuatan yang kita buat daripada amalan kebaikan hak kita timbul daripada iman kita lihat dalam hak kita mengaku dengan lidah, orang panggil syaratus sihhah. Syarat nak sahnya iman kena ada amalan. Itu jumhur ulama ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf. Ada puak murji'ah fuqaha, dia kata syaratul kamal. Syarat nak sempurna sahaja. Walaupun kena buat, ya walaupun kena buat, tetapi syarat sempurna, bukan syarat nak sah. Harap. Puak ana tu Abdullah,
Murji'atil fuqaha. Kalau ngaji tinggi-tinggi, ulama sebutlah tu. Dengar pada saya hari ni, pada masa ni, lagi akan datang, kita ngaji tambah pula. Banyak lagi, ya timbul. Ya kita boleh dapat. Kemudian soal. Mana beza di antara murji'atil fuqaha dengan murji'ah tentang masalah amal sebagai thamarat, buahan daripada iman hak dalam kita dan hak kita mengaku. Mana beza? Bezalah mana? Beza kata mereka tu tak ada bila mula dah kata amalan itu daripada iman. Puak murji'ah tu. Dia tak ada bila mula dah. Tawak masuk mula dalam tarif al-iman. Waktu baik mula dah. Ada fuqaha ni, murji'ah fuqaha ni, ya awak masuk dalam iman. Tetapi dia kata, amal ini syaratul kamal. Kena buat, kena semaya, kena puasa, kena gapo. Tetapi syarat nak sempurna sahaja. Bukan syarat sihah. Ya, situ, ya khilaf. Kena buat. Ada fuq murji'ah hak sungguh tu, hak tak ada sifat. Hak ni panggil murji'ah fuqaha, hak ni murji'ah saja. Hak tu tak masuk mula dah. Kamu benar dengan tu, sudah. Mu nak buat ke apa, tak usah buat ke, ikut mung. Tu hak tu. Faham dah gitu. Silap faham sini parah agak ni. Tu dia. Maka jalan ni hak guru saya, kita talaqi ambil daripada guru lah masalah ni. Lah mana Muhammad? Soal. Al-amal. Al-amal dia ni syarat sihah ke syarat kamal? Syarat sah. Tu jumhur dia. Lepas tu kita nak taufid, nak hipung di antara ni. Pendapat ta'rif, orang panggil murji'atil fuqaha ni lah mana? Kita jawab kata, ia ada jenis dengan fard. Jenis amalan, kalau orang tanya kata, misal saya nak misal apa, supaya tak faham, supaya faham tak salah, so, kamal ni boleh faham kepada diri. Apabila kita faham dah diri kita boleh faham kepada orang. Baru tak belik. Ghalib ke muskilah, kita tak faham, kamari kita nak syarah orang faham. Tu gak jadi buku lalu. Hak tu dia jadi pecah masjid tu. Jadi nak pergi faham sini. Ni masalah kita ambil sikit, masalah ilmu lah ni. Di dalam satu perkara tu yang ada jenis dia. Jenis seperti kita kata orang lelaki. Jenis ke satu persatu? Jins. Apa panggil jenis? Jenis ของความเป็นผู้ชาย. Mana jenis orang lelaki. Tapi bawah pada jenis orang lelaki tadi itu ia ada fardun. Orang panggil bilangan-bilangan dia. Seumpama kita kata dalam orang lelaki ni ada nama gapo gatik. Ada nama Zaid, nama Usamah, nama Abdullah, namanya apa nama Umar, namanya tu nama ni. Itu panggil afrad dia. Tok guru kita nak buat misal gini, ya mudah. Kita pun ingat hak tu dan banyak lagi pada misal-misal, tapi kita nak ambil ilmu guru kita tu bagi pula. Dia kata seumpama pisau. Apabila kita sebut pisau, sikak ke apa nama standar ke pisau lah, tahu pisau ke pisau. Tapi dalam diri pisau tadi itu ada sejenis tak? Pisau cenit kong keluai. Mana kata jenis hak pisau. Hak pisau semua masuk habis. Sungguh tak? Tak kira pisau nama apa je panggil pisau lah. Tetapi bahagia dia tu ada tak? Ada. Hak ni bahagia pisau kelak barak. Hak ni pisau batu. Hak ni pisau bunga. Hak ni pisau telur. Hak ni pisau apa lagi. Banyak segala-gala pisau. Tak? Kalau gitu syaratul al-kamal wa syaratul sihah, ia kira ada jenis dengan bahagia dia. Jenis dengan bahagia dia. Jadi bahagia amalan tak itu. Jenis-jenis amal orang panggil satu guguk hak dia tu panggil jenis amalan. Jenis amalan itu tu orang panggil syaratul kamal, syaratul sihah. Syarat nak mensahkan amalan. Mana iman kita tadi itu nak sah, nak ada amal. Seperti kita kata, kita tanam pokok kayu. Bila nak kata ia ada manfaat? Apabila dia buah. Kalau tak buah tu, tak tahu. Buat apa?
Betul tak? Kita tani pokok kayu, tanilah gapo-gapo hak kita beli, pokok hak kita boleh makan buah. Tak buah, buat kena. Kita yang gila down hang kayu ni, tak buah. Tak tebal hak kayu api, tani hak lain. Sungguh tak gitu tak? Itu apa panggil jenis dia. Cenit kauman, jenis dia. Ada apa afrad dia, bahagia dia. Terkadang orang ni tak semaya satu waktu, telucuk semaya tak cukup. Ya ni memang kata dia ni bukan makna kata orang hak keluar tu baik selalu daripada Islam. Tak. Sebab dia tak nak tinggal dengan kuliah, tak nak tinggal semua. Tak semaya langsung bukan orang Islam. Tak semaya langsung, tak puasa langsung, tak buat satu perkara apa daripada amalan. Orang ni bukan orang Islam. Dan orang ni tak boleh masuk syurga. Sebab Tuhan janji kata nak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Ada pun hak Nabi kata la yadkhulul jannah bi amali, dengan amalan hak tu pakai balil iwad. Ada pun bah adalah qira'a udkhulul jannata bima kuntum ta'malun balis sababiyah. Ni ba ilmu ni. Ni kita nak mengajar bukan sekadar orang biasa ngaji lah ni. Ni anak murid hak nak mengajar nak jadi guru pula ni ngajarlah ni. Nampak tu tak? Mana tak al-ba'i basababiyah ni ba'iwad. Ba'iwad mana kan? Mana hak ni nak buat gati. Nak buat adu amalan kita semaya dengan nikmat Tuhan nak beri sama tak? Tak sama. Semayalah buka dari pun tak sama. Hak Tuhan nak beri lebih lagi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi mereka yang buat amal. Tak ada amalan langsung masuk syurga lah. Sabab tak ada langsung. Apabila tak ada sabab, Tuhan kata, saya katakan, fa'atba' sababa. So ikut sebab. Ada pun wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ya Quran tak? Tak. Banyak kita dah dengar pada penceramah ataupun ustaz sendiri pun. Wa ja'alna likulli sababa. Qala Allah. Okey, qala Allah. Hai, ayat Quran ni. Balik dari mana? Balik. Tak ada apa, dia mengata ayat Quran tak ada apa, balik kita duduk mana ayat tu. Nak ayat kata kita ni hijrah kepada Quran banyak. Siapa kata ayat Quran itu bukan ayat Quran berkata ayat juga hijrah tu. Nabi ngadu tak kata kata umat dia hijrah Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Hijrah. Dengar podok baca podok hafal podok mengaji tafsir podok dak belaka. Tapi nak pada Quran ucapan dia. Ish, belagu sungguh orang kita. Tak ada nak masuk situ kakak dulu. Kemudian, gapo sani dak oyak? Ada oyak sani. Adapun bahasa satu lagi tu bahasa babiyah. Nak masuk syurga kena ada amalan. Maka amalan panggil jenis dia kalau kita tinggal dengan habis. Tak panggil tarkun bil kulliyah tinggal habis. Maka orang ni bukan orang Islam. Tapi kalau tinggal bahagia dia satu ketika. Sebab hawa nafsu ko, tak ada ingkar. Malah ko, turut gu ko. Ikut kata ni. Tapi bukan tak semaya langsung. Bukan tak puasa langsung tapi tak cukup. Orang itu memang jadi orang Islam lagi. Orang panggil bahagia dia. Kalau gitu bahagia dengan jenis beza molek. Kalau tinggal bilicing, tak bukan orang Islam. Ada tak? Hak ni mazhab kita ni. Ada pun mazhab lain, ya pahalah lain pula. Kalau saya masuk lagi lah hak kita apa pening dah. Mazhab Syafi'i, mazhab apa nama Imam Malik, Imam Ahmad lah ni. Bukhari, Muslim lah ni. Hak jumhur ulama mazhab salah syarat sihah. Hak mana? Jenis. Ada pun afrad, boleh juga kita kata syaratul kamal. Ada syaratul kamal, syaratul sihah, Usama. Sihatul sah kamal. Nak wisam penuh. Ya ada syarat-syarat dua tu ya. Ngaji lagi tak mana-mana pun. Dah tu ya. Hak buat kita, orang kita ni ngaji adalah kitab, tak ada mimpi karuk kita. Hak ulama tulislah kitab tu ada senarai sebab tu kita royak boleh sebab tu kena baca. Baca lagi, buat kajian lagi, dengar lagi. Oi banyak perkara nak boleh mengajar sosok. Bukan mana ada mimpi-mimpi kau ada mengajar. Bukan lagu tu. Mazhab salah tak main lah tu.
Nampak dah tu? Tu hak mazhab khurafat tu. Mazhab mengaruk panggil. Nampak tu tak? Habis itu. Cukup dah tu. Nampak tu? Faham dah tu dah. Wal iman huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Al janan makna mana? Al qalb. Mana hati. Dia kata gini, dia kata ni syarah, nak syarah. Saat ni syarah pesing nak uji faham dulu. Cara nak mengajar awak lah nak uji faham mudah. Cara mengajar awak lah nak uji faham mudah. Buat khulasah. Buat khulasah dulu. Pas kita nak buat khulasah, kita nak buat khulasah, nak buat lagu mana? Kita kena faham dulu. Tak kuasa kita nak buat khulasah lalu kita tak faham. Mustahil. Kita tak faham. Nak buat lagu mana khulasah? Tak boleh buat. Kita kena faham. Maka setelah daripada kita faham dah dengan cara luah-luah tadi itu, masa 3 minit insya-Allah, kita nak kata di sini. Dia kata, maka pendapat yang benar bahawa sesungguhnya iman itu ialah aku dengan lidah. Perkataan dengan lidah, pegang dengan hati dan amal dengan anggota. Kalau gitu amalan itu masuk di dalam hakikat al-iman. Bukan sesuatu yang tambah daripada iman. Tambah-tambah ni untuk nak sempurna. Sebab tu agama kita yang sempurna tak berhajat pada tambah tu. Sebab tu bid'ah hasanah tak ada di sisi mazhab salah tu. Sebab agama kita sempurna. Apa orang kata tak sempurna tu? Lah mana? Orang kata ada bid'ah hasanah serta agama kita sempurna. Jalan mana? Nak akal so tak makan. Air penuh dah dalam gelas. Kan mana nak boh pula air nak penuh pula. Air penuh kok ni penuh dah. Saya nak mikir tak tubik lagi. Tahu? Allah alam dia mau mikir tubiknya pusing kok mana dah. Kaya tebuk patak ke lagu mana. Tak tahu juga. Dia tebuk patak tak sewi penuh tadi dah. Nampak tak? Agama kita sempurna tak? Jawab sempurna. Apa? Ada. Bid'ah mana rengkok air baru. Lepas tu hak molek dia kata. Hak molek kok. Rengkok air baru hak molek. Mana tambah? Tambah-tambah ni untuk nak sempurna. Apa benda sempurna dah tambah apa? Dia mikir juga. Tapi ada ya, tak turut ulama. Itulah ada orang ni orang turut ulama juga. Bukan tak turut. Maka sesiapa dia yang merengkaskan iman ia di atas perkataan, di atas mengaku dengan lidah dan benar dengan hati dengan ketiadaan amal, maka hak lagu ning orang panggil pendapat yang kusur, pendapat yang apa nama? Kekurangan. Tapi ulama jawab di belakang dah sebagaimana kita kupas tadi lah nah. Maka iman sebagaimana katanya ulama, aku dengan lidah, mengaku dengan lidah, benar dengan hati, wa amal dengan anggota. Tambah dia dengan taat, kurang dengan maksiat. Tuhan katakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Suratul Anfal ayat 2. Ayat yang kedua. Apabila dibaca di atas mereka itu muslimun, mukminun akan ayat-ayat Tuhan, tambahnya iman. Jadi tambah iman. Ni dalil kata iman ada tambah. Tuhan kata lagi, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Siapa dia yang beriman, maka Tuhan tambah iman dia. Tambah di mana kana? Tinggi. Tambah iman mana tinggi? Iman tinggi. Iman kita ada tinggi rendah. Sungguh? Sungguh. Mana dalil? Iman Abu Bakar dengan iman demo ni mana tinggi? Sama ya? Baik. Baik. Kalau dia kata sama, baik. Abu Bakar ni kaya ke susah? Pakai miskin ke kaya Abu Bakar? Kaya. Harta dia buat ke apa? Belanja ke jalan mana? Fi sabilillah. Belakang tak? Kuluh. Sampai ke Umar kata, aku hari ni tepuk dada dah Umar tu. Benar Abu Bakar dah. Aku mengatasi Abu Bakar. Mari tengok Abu Bakar banyak dah dia. Okay. Aku tak lawa emu dia kata. Kalau antar rakyat kata antar email sahabat Abu Bakar, mana tengok harta dah tak? Ada. Cuba infak pada jalan Allah Taala semua lawa ke tak? Kalau tak lawa, tahu tu kata kecek sana tak benar. Pada situ ya rebah dah. Pada situ pun rebah dah. Habis itu. Lepas pada tu mana dalih?
kata email tu ada turun. Dalil. Hak tu panggil dalil illah. Ha? Ataupun ada dalil ayat Quran ada tak? Kata Quran apabila itu jadi email turun ada tak? Di sini kena pakai usul fiqh, panggil bab mafhumul mukhalafah. Kalau adanya tambah, pasti kena adanya kurang. Ha tu. Kalau orang tanya. Kalau kita tanya diri kita, saya tak saya nak kecek mana orang tanya diri. Ngajar ya orang. Orang kita ada ilmu kita ngajar dah, sebar ilmu. Nak pergi buat kecek mulut sedap, kuat tahu ku ngaji ni, ku tahu gitu. Ya bukan tujuan kita mengaji nak gitu, kan? Nampak tu tak? Ha. Itu bab mafhumul mukhalafah. Kalau ada tambah pasti kena ada kurang. Hadis Nabi hak Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia nampak benda munkar, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Tak kuasa, kecek dengan lidah. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak kuasa lagi, engkar dengan hati. Lepas tu Nabi kata wa dzalika adhaful iman. Hak tu iman rendah, iman kurang. Ni dalil sarah daripada hadis Nabi kata iman ada kurang. Ada kurang. Ada gitu. Hadis sahih Muslim tu rakam 49. Nampak tu tak? Tu dia. Habis di situ. Itu maknanya apa nama? Maknanya wal qaul wal iman huwa al iqrar bil lisan wat tasdiq bil janan. Nampak nas situ dah malam ni, tengah malam dah malam ni. Insya-Allah taala kita mula tengah malam juga hari ni kerana ada urusan. Nak tinggal majlis pun gitu, tapi tak apalah. Kalau duduk pondok dulu pun pukul 12 betul baca kita. Sebab tu yang lekat nak murid. Pukul 12 dia baca. Murak tak gerak ikut mu. Sampai pukul 1. Tu perlu subuh nak bangun dah. Nak ngaji pula. Ya duduk dalam sistem. Sebab berkat duduk dalam sistem. Nampak tu tak? Ya berkat duduk dalam sistem. Tapi jangan hanyut lah. Jangan hanyut ni mana kata mengaji tak ada habis kitab lagi kok lain dah. Tu jadi kode gitu. Kalau kita hajar hanyut. Hanyut tak? Tak tetap. Orang pun diri dia tak tetap, masa ngaji lagi, kesal sampai ke masa dia tua. Dia tak tetap, nak kerja apa tak boleh. Dia puas mudah. Masa saya panggil berakun ngai. Dia puas mudah. Jangan puas mudah ni. Jangan. Tetapkan pendiri yang kita jadi molek, barulah berjaya. Malam ni sekadar ni dah sahaja. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala daripada pendapat-pendapat perkataan dia itu boleh tertanam di dalam jiwa kita supaya kita dapat faham apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.